Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah وبلغ الرسالة ونصر الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah berkati insya-Allah. Pada pagi ini tentang surah Al-Fatihah ialah tentang asma suratil Fatihah, nama-nama surah Al-Fatihah. Kata ulama, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Kata ulama, banyaknya nama, kasratul asma menunjukkan kepada syaraf al-musamma, mulianya sesuatu yang diberikan nama tadi. Allah ada nama yang banyak. Nabi Muhammad pun ulama letak sampai 99 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surah yang paling agung seperti mana yang saya sebut dalam hadis semalam, ala u'allimuka a'zama suratan fil Quran, adakah engkau hendak tahu surah yang paling agung dalam Quran, iaitu surah Al-Fatihah? Pastilah ada banyak nama-namanya. Yang pertama ialah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Masani, seperti mana yang Allah sebut dalam ayat 87 surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu 7 yang diulang-ulang. Wal Qur'anal Azim. Ini dua nama surah Fatihah dalam ayat ni. Yang pertama adalah Sab'al Mathani, kerana hukumnya adalah kita diwajibkan untuk mengulang-ulang surah Fatihah paling kurang 17 kali dalam 17 rakaat yang kita lakukan solat fardu 5 waktu sehari. Menunjukkan kepada inilah surah yang sangat penting, surah yang sangat hebat yang Allah turunkan kepada manusia, kepada kita semua, agar kita mengulang setiap kali solat, setiap rakaat, kerana ia mengandungi makna yang besar. Jadi sepatutnya, seharusnya kita tadabbur. Tadabbur ni Allah perintah kita untuk semua ayat. Semua ayat perlu tadabbur. Kerana Allah menempelak 2 kali dalam Al-Quran tentang tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Adakah kerana hati-hati mereka ada aqfal? Aqfal ni jamak quflun. Quflun ni mangga, padlock. Adakah dalam hati mereka ada mangga-mangga, ada kunci-kunci yang mengunci hati mereka? Satu lagi, ada lagi ayat, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Mengapakah mereka tidak tadabbur Quran? Kalau Quran ini daripada bukan Allah, pasti mereka akan dapati ikhtilafan katsira, banyak tanakut, banyak percanggahan dalam kitab tersebut. Jadi 2 kali Allah tegur,
Allah templak. Kenapa manusia tidak tadabbur Quran? Jadi yang terutama, yang paling utama ialah kita tadabbur Ummul Quran, iaitu surah yang paling utama yang dipanggil Sab'al Masani, 7 yang diulang-ulang. Dan dalam ayat ini juga surah Fatihah dipanggil Quran Al-Azim. Nama kedua Fatihah Al-Quran Al-Azim, Quran yang agung. Surah Fatihah adalah Quran yang agung. Sehingga mana ulama dalam kitab-kitab mereka mengatakan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, sama ada berbentuk kitab besar, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, termasuklah suhuf. Suhuf ni adalah risalah-risalah. Antara isi kandung suhuf yang Allah muatkan dalam Quran, apa dia? Dalam surah Al-A'la Allah sebut sebahagian isi kandung suhuf. Suhuf ni yang dapat antaranya Nabi Adam, Nabi Syekh, anak kepada Nabi Adam, Nabi Musa pun dapat, antara yang dapat suhuf, Nabi Ibrahim dapat suhuf. Dan Allah ambil balik sebahagian isi kandung suhuf, letak dalam surah Al-A'la. Apa dia? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang ini penting. Jadi benda ni, tazkirah ni, peringatan ni sudah ada pada suhuf dulu dan diulang muat, diulang siar dalam Quran. Apa dia? Maknanya benda ni penting. Suhuf dulu pun ada, suhuf Ibrahim pun ada, suhuf Musa pun ada, dalam Quran pun ada. Maknanya ini satu peringatan besar. Apa dia? Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan jiwanya, sucikan jiwa, bersihkan jiwa. Wa dzakara isma rabbih, dan disebut nama Allah. Fasalla, baru sembahyang. Fa ni dalam bahasa Arab ta'qib fauri, sejurus selepas itu. Maknanya sebelum sembahyang kena tazkiyah, bersihkan hati, taubat. Nabi sebut wabki ala khati'atik, satu dosa satu tangisan. Khati'ah ni satu, singular, khataya plural. Nabi sebut wabki ala khati'atik, taubat dulu, zikir, fasalla, baru solat. Sebab tu kita tak khusyuk, kita tak bertaubat, kita tak tazkiyah, kita tak zikir, dan kita terus solat. Kenapa tak sempat nak tazkiyah, taubat, bersihkan hati sebelum solat? Tak sempat nak ada preparation sebelum solat? Allah kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Sebabnya, alasannya, kamu semua sibuk dengan dunia, utamakan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat lebih khair, lebih baik dan lebih kekal. Sepatutnya kita ni sebelum solat kita dah prepare. Sebab tu setiap solat ada qabliyah. Tak semua solat ada ba'diyah. Qabliyah lebih utama daripada ba'diyah. Kena ada preparation. Tapi tak sempat terus sembahyang sebab kita sibuk dengan dunia. Inna hadza la fis suhufil ula, perkara ini disebut dalam suhuf yang ula, yang terdahulu. Siapa dia? Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Jadi ulama kata seluruh kitab ada 114 kitab utama dan suhuf, semuanya intipatinya dalam Quran. Dan Al-Quran seluruhnya intipatinya dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah seluruhnya intipatinya pada Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini menunjukkan bahawa besarnya, sehingga mana Allah sebut wal Quranal Azim, Quran yang agung, Quran yang hebat. Kemudian yang seterusnya, nama Fatihah ialah surah Fatihah lah. Itu nama yang selalu kita tahu, seperti mana yang Nabi sebutlah hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi kata la salata, tidak sah solat tanpa membaca surah Fatihah. Tidak sah solat. Jadi dalam fiqhnya sebut mesti setiap rakaat, kecuali masbuk.
hanya masbuk sahaja gugur. Dia ada khilaf para ulama lah. Mungkin minggu depan kita akan bahaskan khilaf tentang Fatihah. Sebab kena tahu juga, kalau kita pergi luar negara je, orang sebelah, orang Arab tegur, hang ni imam baca apa, hang baca lah. Jenuh kita nak buka khilaf ulama, terpaksalah. Ini khilaf, hadza khilaf kan. Mazhab kita wajib baca Fatihah. Mazhab dia orang ada yang tak wajib langsung bila dah jadi makmum, ada yang wajib kalau tak dengar. Jadi kita akan bahaskan minggu depan tentang bacaan Fatihah dalam solat menurut 4 mazhab. Minggu ni, hari ni kita sebut nama-nama. Jadi kesimpulannya, dalam mazhab Syafi'i kita berpegang bahawa Fatihah wajib kecuali masbuk. Masbuk ni masuk dalam hadis al-imamu dhamin wal muadzinu mu'tamin. Nabi sabda, imam penjamin, muazzin pemegang amanah. Apa maksud Nabi kata imam dhamin? Imam ni garantor, imam ni penjamin, jamin Fatihah makmum yang masbuk. Kalau kita masbuk, apa masbuk? Sesiapa yang tidak sempat Fatihah bersama imam. Masbuk menurut ulama setiap rakaat ada. Rakaat pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh, keempat pun boleh. Bukan hanya rakaat pertama. Rakaat kedua ni mungkin kita lambat bangun kot, kita sujud baca lama sangat, tapi makruh lah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, fa iza raka'a farka'u fa iza sajada fasjudu. Juga dengan perkataan fa. Apa fa? Ta'qib fauri, sejurus selepas itu. Bila imam rukuk, sejurus kena rukuk. Imam rukuk terus rukuk, imam sujud terus sujud. Jadi mana-mana part yang kita lambat, terutama orang sujud last kan, sujud last dia nak doa panjang. Tak kiralah solat hajat ke, solat biasa ke, jangan lama. Kalau tuan-tuan ada hajat besar, ada benda besar, semayang sunat sendiri, sujudlah sampai subuh pun tak ada masalah. Tapi Tok Siap marah lah, aku nak balik ni kan. Tak apalah, kunci je lah, nanti subuh pandai-pandai lah. Maknanya sujud lama tak ada masalah, tapi jangan dalam. Sebab Nabi sebut fa dalam bahasa Arab ta'qib fauri, sejurus selepas itu. Summa ta'qib tarakhi, lambat pun tak apa. Oleh itu bila kita bangun daripada sujud, imam dah separuh Fatihah, sini rakaat kedua kan, kita lambat sujud, lama sujud, ketika itu juga dianggap sebagai masbuk. Bukan hanya masbuk ni rakaat pertama sahaja, 1, 2, 3, 4 juga ada masbuk. Mana bila kita bersama imam, kita dah tak sempat. Jadi apa hukumnya? Baca mana yang sempat. Hatta kalau tak sempat langsung, tak baca langsung, terus rukuk. Yang keempat, selain pada itu, ada satu lah saya nak share lah. Ada orang tanya lah, Ustaz, boleh ke kita baca Fatihah ni kita minta hajat? Maksudnya baca Fatihah untuk hajat. Biasa sembahyang hajat untuk minta hajat, ini baca Fatihah mungkin dia dah masa suntuk kot, tengah dalam kereta api ke kan, tak sempat nak sembahyang kan, hukumnya harus. Saya lupa nama seorang tabi'in atau sahabat kata, sesiapa yang ada hajat, siapa yang ada keperluan, bacalah Fatihah, lepas tu sebut hajatnya. Ini datang mana? Ini datang daripada sebuah hadis sahih. Satu hari Nabi dengan para sahabat duduk, tiba-tiba ada bunyi naqid, bunyi benda yang luar biasa, bang macam tu kan, dekat langit. Maka Jibril turun. Jibril kata, ya Muhammad, haza, saya lupa sama ada Jibril baru turun atau memang dah ada. Hadis ini panjang. Jibril kata, wahai Muhammad, haza babun, ini suara pintu langit, lam yaftah illa fi hazal waqt, tak pernah buka sepanjang masa, sejak azali lagi pintu langit ini tak pernah dibuka kecuali waktu ini. Special tu, waktu tu je. Dan minhu, daripada pintu tadi, nazala malak, turun seorang malaikat, lam yanzil illa fi haza, malaikat ini tidak pernah turun. Lailatul Qadar pun dia tak turun kan. Lailatul Qadar ni ramai malaikat turunkan, tatanazzalul malaikatu warruh. Malaikat ni tak turun. Malaikat ni hanya turun pada waktu itu sahaja. Pintu itu tak terbuka kecuali waktu itu sahaja. Oh, ini benda yang luar biasa ni. Kemudian
malaikat tadi turun berjumpa dengan Nabi Muhammad. Malaikat tadi turun. Apa dia kata? Dia nak membawa satu benda yang besar. Tuan-tuan kena pegang sepanjang hidup. Sebab pintu ini hanya buka sekali dan malaikat ini hanya turun sekali sepanjang ever sampai bila-bila. Apa dia kata? Abshir binuraini. Abshir binurain. Terimalah berita gembira, ada dua cahaya yang datang. Apa dia cahaya tadi? Dia kata utitahuma walam yu'ta nabiyyun qablaka. Dua cahaya utitahuma yang engkau diberikan. Lam yu'ta tidak diberikan kepada mana-mana nabi sebelum engkau. Nabi diberikan dua cahaya, hanya nabi sahaja dapat. Apa dia? Fatihatil kitab wa khatimati suratil Baqarah. Dua ayat. Surah Fatihah dan juga penutup surah Baqarah. Dua ni kena pegang molek-molek. Amalkan selalu Fatihah dan khawatim akhir ayat surah Baqarah, amalan Rasul sampai habis. Kalau boleh amalan Rasul ni setiap malam kita baca. Man qara'ahuma kafatah, man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Siapa yang baca setiap malam, dua pahala. Ulama kata daripada hadis ni, hadis sahih. Yang pertama, seperti mana menghidupkan malam sepenuhnya. Yang kedua, Allah kafatah, Allah jaga daripada segala syar, daripada segala kejahatan. Kemudian malaikat tadi lanjutkan lagi, dia kata fa innaka lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Sesungguhnya engkau tak baca minhuma daripada surah Fatihah, daripada amanah Rasul, illa u'titahu, pasti engkau akan diberikan permintaan engkau. Kata Ibnu Allan As-Siddiqi, pengarang kitab Dalil Falhin, ulama besar mazhab Syafi'i yang duduk di Mekah. Tuan-tuan pernah dengar kitab Dalil Falhin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Kata Ibnu Allan, dia kata bi di sini bi isti'anah, ba isti'anah. Ba ni banyak function. Ini dalam bahasa Arab. Antaranya untuk minta tolong. Mana bihima musta'inan bihima. Kita baca keduanya nak minta tolong pada Allah, dengan berkat keduanya pasti u'ti tahu engkau akan dapat. Gabung. Sebab solat hajat elok kita baca Fatihah dan juga dua akhir ayat surah Baqarah. Gabung dua tu insya-Allah. Jadi boleh kita nak urgent kan, kita boleh untuk baca keduanya ataupun baca Fatihah saja untuk kita minta. Kemudian nama yang keempat, surah Ar-Ruqyah. Surah Ar-Ruqyah, surah jampi. Ini mungkin last lah, poin yang last sebab kita masa tak banyak. Surah Ar-Ruqyah kenapa? Ini hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka bermusafir. Bila musafir, mereka kehilangan dan kehabisan bekalan. Bekalan habis. Kita senang apa-apa semua ada R&R. Dulu mereka padang pasir tak ada apa-apa kan. Jadi mereka singgah satu perkampungan. Tetapi kampung tadi kedekut, dihalau sahabat-sahabat Nabi ni. Nabi tak ada, Nabi kat Madinah. Kemudian mereka pun nak balik lah, dah dihalau, nak macam mana kan. Orang kampung tak nak terima. Tiba-tiba dengan takdir Allah, Sayyidul Hayy Ludir, ketua kampung Ludir, disengat oleh akrab kalajengking. Sepatutnya kalajengking ni taklah bahaya macam ular senduk kan, tapi tak bangun, tak bangkit. Ubat sana ubat sini tak boleh. Akhirnya mereka teringat hari tu ada musafir-musafir yang minta tolong kita halau. Jadi akhirnya mereka pergi balik, cari balik. Dia kata hal ladaikum min raqin, ada tak dengan kalian raqin yang pandai jampi? Abu Sa'id Al-Khudri tak pernah jampi pun. Dia kata aku, tapi dengan syarat 30 ekor kambing. Kata demand boleh, demand kepada orang yang perlu. Orang yang kedekut, orang yang bab dunia dia sanggup spend duit banyak, bab agama kedekut, yang tu kena demand. Kadang-kadang ada satu kawan saya ni, syarikat besar, penaja bola, pergi ceramah bagi hamper je, duit tak ada. Ustaz kena ikhlas. Jadi dia demand 30 ekor kambing, bukan seekor. Dia pun pergi dengan keyakinan dia dengan Fatihah. Dia baca dekat lutut dia tu,
surah Fatihah 7 kali. 7 kali dia baca, sembuh. Ka'annama nusyita min iqal. Lah hadis sebut seolah-olah binatang yang diikat terlerai ikatan dia. Binatang kalau kita ikat kan, lembu ke apa, terlerai apa jadi? Berlari kuat. Maksudnya dia dah jatuh tadi, tak bangun. Bila baca Fatihah, immediately, serta merta macam orang kuat. Ubat hospital pun kena take time kan. Yang ni luar biasanya surah Fatihah. Ini dalam Bukhari, Muslim, banyak hadis ni, sangat popular. Bila Abu Sa'id dapat 30 ekor kambing, dia bawa balik lah. Sampai dekat Madinah, dia tanya, dia takut benda tu haram kan. Ya Rasulullah, bagaimana status kambing-kambing yang telah aku bawa balik ni? Dia pun ceritalah apa yang dia buat. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, ma yudrika annaha ruqyah. Itu yang kata ruqyah tu, mana engkau tahu surah Fatihah itu ruqyah? Maknanya Nabi tak ajar. Sudah dia buat bid'ah pula. Nak kata benda baru Nabi tak marah buat selagi mana benda tu baik. Banyak sahabat-sahabat yang buat benda yang Nabi tak suruh buat. Saya dah baca semalam hari pun ada. Antaranya surah Fatihah yang dibaca oleh Abu Sa'id ini, Nabi tak ajar pun ia sebagai jampi. Sebab tu Nabi kata, ma yudrika, mana kau tahu? Bila perkataan mana kau tahu, maknanya Nabi tak pernah ajar. Dan Nabi kata apa? Idribu li sahman fadhika Rasulullah hatta badat anyabuh. Nabi kata mai sikit, Nabi melawak. Nabi ketawa sampai nampak gigi siungnya. Macam gitulah, banyak tu mai sikit, itu lawak Nabi tu. Tapi kena orang lah. Kalau orang tak kenal jangan buat macam tu kan. Orang kawan-kawan rapat kita, banyak dapat ni, mai sikit, itu lawak Nabi. Nabi cakap sambil ketawa nampak gigi siungnya. Hatta badat anyabuh. Maknanya benda tu halal tak? Halal. Dan juga inilah menunjukkan bahawa surah Fatihah adalah surah ruqyah. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu depan, pada hari Senin, perbahasan surah Fatihah yang seterusnya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzikritina innaka sami'ud du'a. Allahumma ahrusna bi 'ainika allati la tanam wa knufna bika fil ladzi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhlina wa anta rajauna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.